Tadi saya ada baca satu posting di Facebook yang ditulis oleh salah seorang sahabat saya, dan dalam posting itu sahabat saya ni menyatakan yang dia rasa sedih sebabnya dia sudah berkahwin dan dia kerap kali ditanya oleh orang sekeliling, dan ada juga ahli keluarga dia juga yang bertanyakan soalan macam ni, bila nak dapat anak? Time PKP ni takkan tak dapat anak lagi kot. Dah duduk semua lama ni, takkan tak lekat-lekat lagi. So, ini respon saya untuk posting itu. Sebelum kita pergi dekat isu tu, saya cuma nak bawa, saya cuma nak bawa anda semua untuk pergi ke belakang. Cuba buat flashback. Bermula daripada bilakah orang sekeliling ni mula bertanyakan kita soalan-soalan yang agak sensitif ni. Cuba ingat sebelum kita kahwin dulu. Contoh kalau seorang wanita yang berusia 28 tahun, 29 atau 30 tahun, soalan dia orang akan tanya macam ni. Umur dah macam tu takkan tak kahwin-kahwin lagi? Tak laku ke? Dan kalau lelaki pula yang dah berusia 28 tahun ataupun 30 tahun yang belum kahwin, orang akan bertanya macam ni. Umur dah macam tu tak kahwin-kahwin lagi? Memilih sangat kot. Jangan memilih sangat. Macam lawak tu bagus sangat. Ambil je apa yang ada. Tapi kena ingat, kalau kita kahwin awal pun, akan ada juga soalan. Dan soalan dia akan jadi macam ni. Kahwin awal sangat, takkan tak sempat kerja dulu kot? Takkan tak balas jasa mak ayah, kan? Nanti bila dah kahwin, dah ada isteri, confirm punya tak akan boleh bantu mak ayah. Ni mesti dah jadi kacang lupakan kulit. Kan? Itu isu ataupun soalan untuk yang berkahwin awal. So, persoalan ni akan sentiasa menghantui kita sampailah hari kita kahwin. Hari kita kahwin tu apa soalan dia? Hantaran. Kalau hantaran tinggi, dia akan jadi soalan macam ni. Hantaran dia tinggi sangat. Mak ayah dia tu nak jual anak ke apa? Tapi kalau hantaran rendah, dia jadi macam ni pula. Rendahnya hantaran dia. Ada apa-apa ke tu yang nak suruh anak dia kahwin sangat tu? Anak dia ni tak pandai masak kot. Anak dia ni tak belajar kot kan? So, isu tu ada di mana-mana. Malah, kalau kita lepas kahwin pun, orang akan tanya juga isu yang terjadi pada sahabat saya ni. Bila nak dapat anak? Dah lama kahwin, takkan merancang kot? Tak elok merancang. Dan kalau dapat anak pun, contohlah kalau dapat anak perempuan, soalan dia akan jadi macam ni. Kalau dapat anak lelaki seronok kan? Yang sulung tu kalau lelaki, dia boleh jadi ketua keluarga, boleh tolong adik-adik dia, boleh tolong jaga mak ayah dia. Tapi kalau yang sulung itu lelaki, akan ada isu juga. Soalan dia macam ni. Kalau yang first ni perempuan mesti best kan? Boleh manja-manja dengan ayah dia, boleh tolong kemas rumah, boleh beli baju yang lawa-lawa kan? So, nampak tak? Persoalan daripada orang sekeliling ni akan timbul pada setiap masa dan setiap ketika. Apa pun keadaan kita, soalan itu akan timbul juga. So, untuk sahabat-sahabat saya di luar sana yang masih lagi tidak diberikan rezeki untuk mempunyai cahaya mata, ingat, anda semua tidak perlu berfikir untuk memenuhi hati orang lain. Tidak. Cukup sekadar anda memenuhi permintaan Allah untuk kita menjadi hamba-Nya yang baik, dan cukup sekadar kita memenuhi keperluan pasangan kita. Dan suka untuk saya kongsikan Al-Baqarah 216. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu adalah yang terbaik untuk kamu, dan boleh jadi apa yang kamu suka itu adalah yang amat tidak baik untuk kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. So, kita pegang pada ayat itu dan kita yakin bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah perancangan Allah, dan dia adalah sesuatu yang paling baik untuk kita ketika ini, saat ini. Jadi, jangan putus harapan, teruskan berusaha. InsyaAllah pasti akan ada sinar di hujung perjalanan ini. Dan kepada yang selalu suka sangat bertanyakan soalan-soalan macam ni pada mereka, berhentilah bertanyakan soalan-soalan macam ni. Cukuplah mencederakan hati mereka, cukuplah menampar, menumbuk emosi mereka. Dan ingat, tidak mempunyai zuriat itu adalah satu ujian, betul. Tetapi dikurniakan zuriat itu juga merupakan satu ujian yang lebih besar, kerana kita telah diberikan satu amanah untuk menjaga, membesarkan dan memastikan bahawa zuriat itu akan menjadi seorang hamba yang soleh atau solehah. Bagaimanakah nasib anak-anak kita nanti?
Macam manakah tahap imannya? Apakah hala tuju yang kita nak bawa pada anak-anak ni? Besar tak tanggungjawab kita sebagai mak ataupun ayah? Macam mana kalau satu hari nanti anak ini diuji dan ketika itu dia gagal disebabkan kekurangan tunjuk ajar daripada kita ataupun disebabkan salah asuhan daripada kita. Ingat juga, tangan anak-anak boleh menarik kita untuk ke syurga, tetapi tangan anak-anak juga boleh menarik kita untuk jatuh ke neraka. Dan kalau di pemikiran anda semua terlintas yang pasangan yang tidak dikurniakan zuriat ini tidak berusaha, tidak mencuba, anda kena ingat bahawa proses mencuba, proses rawatan itu tidaklah semudah yang kita sangkakan. Saya bagikan contoh. Andai kata seorang suami, dia pergi dekat klinik, dia buat test dan hasil keputusan mendapati bahawa dia seorang yang tidak mampu untuk memberikan zuriat kepada si isteri. Cuba fikirkan, bagaimanakah perasaan seorang suami ini dan bagaimana dia nak balik dekat rumah untuk nak beritahu pada isteri dia yang dia tidak mampu. Dan kalau dia mampu sekalipun untuk memberitahu perkara itu kepada si isteri, bagaimanakah tindakan ataupun bagaimanakah reaksi si isteri selepas menerima berita itu? Adakah dia akan stabil? Adakah dia akan meletup? Atau adakah dia akan berkongsi benda itu dengan pihak ketiga seperti keluarga ataupun sahabat? Dan bagaimanakah pengaruh yang akan diberikan oleh pihak ketiga itu? So, semua benda ni mengganggu pemikiran si suami yang mana akhirnya dia akan membuat keputusan, tak apa, kita akan berserah pada Allah, kita akan berusaha, Dan bagaimana juga kalau benda ni berlaku pada si isteri apabila dia mendapat tahu yang dia tidak dapat memberikan zuriat kepada si suami. Macam mana dia nak beritahu benda ni pada suami dan apakah perasaan suami dia dan apakah impak perkara ini kepada perkahwinan dia sendiri? Adakah dia patut memberi kebenaran kepada si suami untuk berpoligami? Adakah dia patut menyediakan diri dia untuk menerima seorang madu? Atau adakah mereka patut untuk berusaha mencari anak angkat? Benda ni tidak hanya berhenti di situ. Dia akan berlarutan dan akan memberi kesan kepada keseluruhan perkahwinan itu. So, kena ingat, benda ni tidak semudah seperti mana yang kita fikirkan atau tidak semudah seperti mana yang kita tengok di drama-drama TV. Dan untuk yang selalu bertanyakan soalan ni kepada sahabat-sahabat kita yang belum mempunyai zuriat, ingat, mempersoalkan seseorang itu kenapa tidak diberikan zuriat adalah sama seperti mempersoalkan ketentuan qada dan qadar daripada Allah. Jadi, di manakah tahap iman kita? Fikir-fikirkan.